Kemudian sebab yang ketiga ialah dia kata kerana iyyaka na'budu itu qismur rabb, merupakan bahagian Allah. Fakana min asyadril awal, maka dia sebab itu dia menjadi bahagian yang pertama, allazi huwa sana'un 'ala Allah ta'ala liqaunihi aula bihi. Maknanya iyyaka na'budu itu disebut dahulu kerana itu hak Allah. Adapun wa iyyaka nasta'in ialah qismul 'abd, bahagian hamba, maka bahagian ini dikemudiankan. Sebab itu apa dia bahagian hamba? Ihdinas siratal mustaqim sampai habis itu hak kita, iaitu meminta daripada Allah untuk dapat jalan yang lurus. Jalan yang lurus inilah yang membantu menyampaikan kita untuk sembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu tuan-tuan sekalian kalimah yang dimaksudkan. Dan kemudian tuan-tuan kita tengok lagi, kerana ibadah, ketundukan yang sebenar-benar yang betul-betul tunduk itu tuan-tuan, sebenarnya di dalamnya sudah terkandung makna al-isti'anah. Apabila seseorang itu betul-betul tunduk dan sujud kepada Allah serta patuh dan ikut, maka di situ sebenarnya di dalamnya sudah terlaksana al-isti'anah. Sebab al-isti'anah itu alat atau jalan untuk menuju ibadah. Tetapi tidak bermakna jika seseorang itu hanya meminta jalan yang lurus, meminta jalan yang lurus, agama yang betul, belum tentu dia tunduk kepada Allah SWT. Berapa ramai orang yang nak di jalan yang lurus, nakkan Islam, tapi tak mau tunduk kepada Allah SWT. Sebab itu dia kata, setiap hamba yang menyembah Allah dengan sebenar-benarnya sebenarnya adalah orang yang telah minta tolong dengan Allah, tetapi bukan sebaliknya. Sebab apa? Kerana dia bagi contoh, orang-orang yang mempunyai tujuan dan hawa nafsu tertentu, kadang-kadang dia meminta tolong dengan Allah di atas untuk memenuhi keperluan nafsunya. Tetapi ibadah itu akan menjadi lebih sempurna dan lebih lengkap. Sebab itu ini adalah bahagian Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Maksud dia begini. Maknanya dia kata, orang yang kalau dia betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya sudah ada makna dia meminta tolong dengan Allah. Tetapi kalau sekadar minta tolong, maka dia bagi tahu al-isti'anah itu sebenarnya satu bahagian sahaja daripada al-ibadah. Satu bahagian saja, bukan sebaliknya. Maknanya ibadah lebih besar daripada al-isti'anah. Kerana al-isti'anah itu hanya kita meminta daripada Allah, sedangkan al-ibadah itu kita meminta untuk Allah Subhanahu wa taala. Beza dia kat situ. Ibadah al-isti'anah kita meminta dari Allah untuk kita dapat apa-apa bagi kita. Tetapi ibadah kita meminta untuk memberi kepada Allah. Kita minta dengan Allah untuk memberi kepada Allah. Beri apa? Beri ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Dan seterusnya, ibadah itu tidak berlaku melainkan daripada orang yang ikhlas. Sedangkan minta tolong itu boleh berlaku daripada orang yang ikhlas dan bukan ikhlas. Maknanya ramai orang akan meminta tolong dengan Allah, tetapi belum tentu dia ikhlas dengan Allah. Ramai yang menyembah Allah, tentu dia akan ikhlas dengan Allah. Kerana kalau dia tidak ikhlas, dia tidak akan tunduk dan menghina dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah ini tuan-tuan sebenarnya hak Allah yang Allah telah wajibkan ke atas hamba-Nya, yang Allah telah wajibkan ke atas kita. Adapun minta tolong itu sebenarnya adalah permintaan tolong untuk beribadah kepada Allah. Dan dia merupakan keterangan kepada sejauh mana benarnya orang itu dalam beribadah kepada Allah, dan sejauh mana dia menunaikan hak-hak Allah bila berdepan dengan kebenaran tadi. Tuan-tuan sekalian, benda ini agak halus sikit ni. Saya tak boleh nak bincang detail. Tuan-tuan kena balik ulang dengar. Baik. Dan seterusnya, kerana ibadah itu sebenarnya syukur ke atas nikmat Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, kita macam kita bincang awal-awal surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Apa dia alhamdulillah? Segala syukur. Dan apa mana syukur yang telah kita bincang? Iaitu mengupayakan segala yang Allah beri kepada kita. Mengupayakan segala apa yang Allah beri kepada kita untuk kita patuh kepada perintah Allah. Tuan-tuan sekalian, Allah hari ini berapa banyak nikmat yang kita guna untuk diupayakan kepada benda lain. Berapa banyak tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan sekalian, untuk saya maklum sikitlah,
harga naik, barang naik, semua ni semua tuan-tuan, kerana dosa kita. Kita banyak dosa. Sebab itu Allah Ta'ala tarik nikmat daripada kita. Tuan-tuan balik bukalah dalam surah An-Nisa, itu memang akan jumpa. Allah menceritakan ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Sebenarnya apa yang menimpa kamu daripada kebaikan itu daripada Allah, dan apa yang menimpa kamu daripada keburukan itu sebenarnya daripada diri kamu. Dan kalau tuan-tuan nak faham lagi benda ni, tuan-tuan balik buka ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah apa yang sudah Allah bina manusia itu dalam bentuk sempurna, dalam bentuk selamat, dalam bentuk elok, dalam bentuk penuh nikmat, sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Mereka tukar fitrah mereka kepada untuk tidak menyembah Allah. Maka di ketika itu Allah akan ubah manusia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan balik buka ayat ini. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ramai kita dengar orang mentafsir ayat ini, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah nasib mereka sendiri. Tafsiran itu salah tuan-tuan. Kalau kaji betul-betul tafsiran itu boleh bawa kafir kita. Boleh bawa kafir. Sebab tafsiran itu tak betul dengan makna ayat. Tafsir ini bermaksud sebenarnya Allah tidak ubah manusia daripada fitrah asal dalam bentuk yang cantik dan mulia dan baik. Allah cipta manusia dengan segala nikmat. Tapi bila manusia rosakkan ibadah tadi, manusia buang ke tepi, maka ketika itu Allah Ta'ala akan ubah kehidupan mereka. Dari senang menjadi susah, dari murah menjadi mahal. Tuan-tuan sekalian, dosa banyak, dosa banyak. Tak payah cerita. Dalam keadaan barang mahal pun kita berjoget lagi malam hari Christmas. Kita berjoget lagi pukul 12 malam tadi, berjoget lagi. Kita berhimpun tak tahu lelaki, perempuan dan sebagainya. Tak perlu raih pun. Itu tahun-tahun itu bukan tahun kita orang Islam pun. Tahun orang Nasrani. Kenapa kita mengagungkannya sebagai tahun baru? Tuan-tuan sekalian. Kenapa? Sampai nak tukar kalender kepada tahun Hijri, payah. Payah. Tuan-tuan sekalian. Itulah yang saya kata, kita ditarik oleh Allah kerana ibadah tadi, iaitu ketundukan dan minta tolong Allah bawa ke jalan yang betul, itu tak berlaku. Kita pakai otak kita, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tak habis juga, kena sambung minggu depan. Tuan-tuan sekalian, untuk makluman kita, saya nak bagi tahu bahawa memberi perhatian kepada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah ini mustahak, tuan-tuan sekalian. Mustahak sangat, dan jangan dirombak. Saya tak boleh pergi seterusnya. InsyaAllah minggu depan saya akan bincang detail lagi benda ni secara terperinci. Cuma saya nak sebut sekarang ni malam ni, tuan-tuan sekalian, pesan saya yang saya pindah daripada ulama, jangan ubah fitrah. Jangan ubah fitrah. Apa dia fitrah? Cenderung kepada kebenaran. Apabila kita ubah fitrah, kita cuba mirip kepada kebatilan. Mirip, bukan kata betul-betul batil, mirip kepada kebatilan. Macam mana mirip kepada kebatilan? Yang lelaki nak jadi perempuan, pakai subang dekat telinga, dekat lidah, dekat pusat. Yang perempuan pula nak jadi lelaki, mirip kepada kebatilan. Sampai kita tengok yang perempuan itu nak jadi macam lelaki pakaiannya, contohnya. Dari segi pemikiran pula, kehidupan. Yang miskin berlagak nak jadi kaya. Yang kaya dah tu pula nampak lebih elok daripada yang miskin, taatnya kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, yang miskin ini, maka tuan-tuan, apabila ada unsur mirip kepada kebatilan, kemudian tuan-tuan, di antara mirip kepada kebatilan, apabila kita ada kuasa untuk menguatkuasakan sesuatu dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, tetapi kita lebih memilih untuk tidak patuh kepada kebenaran, maka ingat, kita telah mengubah fitrah. Tadi saya terbaca satu post dalam Facebook, seorang keluarga di Raja Arab Saudi dikenakan hukuman pancung juga, kerana rayuan kepada pihak keluarga yang dibunuh itu tidak diterima oleh ibu bapaknya. Maka kerajaan memutuskan keluarga diraja itu, putera mahkota itu katanya, kata silap saya lah,
putera Arab Saudi, kena pancung juga. Ini yang kita kata fitrah. Jadi fitrah ni tuan-tuan, apa dia? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim. Yaitu fitrah Allah. Allah campak dalam diri kita fitrah dia. Macam mana pula tafsir macam tu? Ini dah mutasyabihat ke apa semua ni? Bukan begitu. Maksud saya Allah telah cipta kita ini untuk cenderung kepada kebenaran. Maka dia telah cipta manusia di atas itu. La tabdila li khalqillah. Maka yang ini tidak akan berubah, tuan-tuan. Zalika ad-dinul qayyim. Itulah kehidupan yang sebenar, yang betul. Maka tuan-tuan sekalian, jangan diubah, jangan dipesong kalimah ini, jangan dipesong. Maksudnya apa? Iyyaka na'budu tadi, tuan-tuan, bila kita baca dalam Al-Fatihah sekejap lagi, biar betul-betul kita merasakan kita ini tunduk kepada Allah SWT. Biar kita betul-betul rasa kita tunduk hanya untuk Allah dengan tidak ada kerana apa, kerana Allah SWT. Dan dalam menuju ke arah itu kita berusaha mencari jalan-jalan yang memungkinkan kita tunduk kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berakhir setakat itu sahaja dahulu untuk kali ini. Minggu depan kita sambung skrip ini. Cuma pada minggu depan saya akan bincang penggunaan gaya al-qasru dalam Iyyaka na'budu. Saya akan bincang secara detail maksud al-qasru itu apa, iaitu pendepanan iyyaka tadi. Kita akan bincang secara terperinci dan kita akan tengok apa yang akan berlaku kepada manusia dan sedikit jawapan tentang bagaimana manusia menyalah tafsir makna ayat. Jadi tuan-tuan sekalian, setakat itu dahulu untuk malam ini.